bagaimanakah pathway ataupun laluan yang korang kena buat, korang kena lalui untuk korang jadi cikgu. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, korang dengan aku lagi. So, hari ini aku nak bagi tahu satu benda yang sangat penting buat sesiapa di luar sana lepasan SPM, STPM yang mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang guru ataupun pendidik. Hari ini aku nak ceritakan tentang bagaimanakah pathway ataupun laluan yang korang kena buat, korang kena lalui untuk korang jadi cikgu. Sebab ada macam-macam laluan yang korang boleh pilih untuk korang bergelar sebagai seorang guru. Okay. So, sebelum aku pergi dengan lebih mendalam lagi mengenai laluan yang korang boleh pilih untuk menjadi seorang cikgu, korang kena tahu dahulu jenis-jenis guru yang ada dekat sekolah korang. Okey? Yang pertama adalah guru tetap. Ini adalah guru biasalah. Lazimnya siapa yang nak ambil bidang pendidikan, guru tetap ini adalah orang kata jawatan yang paling kita nak. Guru tetap. Okey? So, yang kedua adalah guru sandaran. Guru sandaran ni ada dua. Guru sandaran terlatih dan guru sandaran tidak terlatih. Guru sandaran terlatih lazimnya adalah jawatan guru yang diberikan secara kontrak kepada graduan-graduan yang ada ijazah sarjana muda. Okey, tetapi ianya adalah orang kata dalam bentuk kontrak sajalah, dia tidak tetap. Okey, dan guru sandaran tidak terlatih adalah untuk lepasan-lepasan SPM ataupun STPM yang tak nak sambung belajar lagi ke ataupun masih menunggu untuk sambung belajar, korang boleh apply untuk guru sandaran tidak terlatih. Okey, maksudnya korang boleh jadi guru sandaran di sekolah tapi secara kontrak. Ikutlah berapa tempoh yang diberikan kepada korang. Itu yang kedua, guru sandaran. Yang ketiga, kita ada guru ganti. Guru ganti ini lazimnya adalah kita, orang kata kerajaan ataupun PPD ambil, pejabat pendidikan daerah PPD akan ambil, okey, untuk menggantikan guru-guru yang sedang cuti bersalin. Okey, untuk gantikan tempat, kan misalnya cuti bersalin kan 3 bulan kan, 3-4 bulan dan sebagainya. Jadi untuk mengisi kekosongan tersebut, mereka akan cari orang kata guru-guru ganti untuk mengisi kekosongan tersebut. Itu adalah guru ganti. Okey, dan yang seterusnya adalah guru interim. Guru interim ini adalah guru yang dia orang masih belajar tapi dia orang belajar sambil bekerja. Maksudnya bila dia orang mohon guru interim, dia orang akan orang kata diberikan tugas untuk mengajar di sekolah, pada masa yang sama dia orang akan belajar. Maksudnya dia orang akan pergi kelas untuk belajar macam mana jadi cikgu, pada masa yang sama dia orang akan handle dia orang punya kelas, dia orang akan pergi sekolah kelas macam biasa. Okey, so maksudnya guru interim ni lebih kurang macam guru tetap, tetapi dia tak dapat kelebihan-kelebihan sebagai guru tetap. Lazimnya guru interim ini selama tempohnya selama 3 tahun. Selepas guru interim barulah yang dapat guru interim akan ditawarkan kepada guru tetap. So itulah guru interim. So ada beberapa jenis guru yang ada dekat sekolah tu. Ada yang guru tetap, guru sandaran, guru interim, okey, guru ganti dan sebagainya. Korang kena tahu setiap jenis-jenis cikgu dekat sekolah korang. Okey, so kita dah sampai kepada laluan yang korang boleh ambil kalau korang nak sambung bidang pendidikan ataupun perguruan. Okey, bermula daripada lepasan SPM. Okey, so ada 4 cara atau 4 laluan yang korang boleh pilih untuk korang sambung sebagai cikgu. Okey, yang pertama adalah bila dah habis SPM, masuk IPG ataupun Institut Perguruan. So siapa nak jadi cikgu boleh guna cara yang pertama, iaitu buat permohonan untuk masuk ke IPG, tetapi ianya hanyalah khas untuk sekolah rendah sahaja. So macam mana proses IPG ini? So bila korang dah habis SPM, korang apply IPG, korang akan diberikan tempoh persediaan selama setahun. Selepas itu, selepas tahun barulah korang akan masuk ke ijazah perguruan selama 4 tahun. So dalam ijazah perguruan ini baru korang akan belajar macam mana nak jadi cikgu dan sebagainya. Okey, so tempohnya lebih kurang dalam 5 tahun, dan selepas 5 tahun barulah korang akan masuk dalam senarai posting.
Okey, barulah korang akan disenaraikan sebagai guru-guru yang menanti untuk dipostingkan ke sekolah-sekolah. So itu laluan yang pertama. Daripada SPM, korang masuk IPG, lepas tu korang terus masuk dalam senarai posting. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau korang tak nak masuk IPG, okey, korang juga boleh gunakan IPTA, iaitu dengan cara korang mengambil ijazah perguruan. Okey. So macam mana cara untuk korang gunakan masuk dalam laluan yang kedua ni adalah lepas habis SPM, korang kena masuk pra-university. Tak kiralah sama ada asasi ke, matrik ke, STPM ke, diploma ke, politeknik ke, korang masuk any course dalam pra-university. Bila korang dah habis korang punya pra-university, korang masuk ijazah dan mohon dalam ijazah perguruan, ijazah pendidikan. Okey. So bila korang dah masuk dalam ijazah pendidikan ataupun ijazah perguruan di IPTA ataupun IPTS, barulah korang akan masuk dalam senarai posting. Okey, dalam senarai guru-guru yang sedang menanti untuk diberikan tempat, okey, di sekolah-sekolah di Malaysia. So cara yang kedua adalah bermula daripada SPM, lepas tu sambung kepada pra-university, lepas tu sambung ijazah perguruan, barulah korang akan masuk dalam senarai posting. Okey, so itu cara yang kedua. Kalau korang tak nak masuk ijazah perguruan pun boleh. Korang nak belajar bidang lain dahulu pun boleh. Korang masih lagi boleh jadi cikgu. Di akhirnya adalah bila korang ambil cara yang ketiga, di mana korang masih lagi lepas habis SPM, korang masih lagi kena ambil pra-university juga. Lepas tu korang sambung dalam ijazah sarjana muda yang biasa. Any bidang yang bukan berkaitan dengan perguruan, engineering ke, kata sains ke, boleh, tak jadi masalah. Tetapi bila korang dah habis ijazah korang kena ambil satu lagi jalan, iaitu korang kena ambil DPLI ataupun KPLI. Okey, itu cara yang ketiga. Selepas ambil ijazah sarjana muda, korang kena ambil DPLI ataupun KPLI selama setahun. DPLI ini adalah diploma perguruan. Okey, khas untuk mana-mana graduan yang bukan datang daripada ijazah perguruan. So korang kena tambah setahun belajar macam mana jadi cikgu, barulah korang akan masuk dalam senarai posting untuk dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah kerajaan. Okey, so itu cara yang ketiga, dengan cara korang ambil DPLI ataupun KPLI. Dan cara yang keempat, cara yang terakhir adalah dengan cara korang masuk guru interim. Macam mana cara untuk korang masuk guru interim? Sama juga macam cara sebelum ini, adalah korang kena masuk pra-university dahulu. Bila dah masuk pra-university, korang sambung dalam mana-mana ijazah yang korang nak. So bila korang dah sambung ijazah yang korang nak tersebut, korang boleh apply masuk guru interim. Kalau tadi guna DPLI, KPLI, ini tidak, korang masuk jalan yang lain, korang apply sebagai guru interim. Okey, permohonan sebagai guru interim. Okey, so guru interim ini macam aku cakap tadi, korang belajar sambil bekerja. Korang akan pergi kelas, belajar macam cikgu, dan juga korang akan pergi ke sekolah dan mengajar. Okey, pelajar-pelajar korang, dan tempohnya paling maksimum selama 3 tahun, dan selepas itu barulah korang akan diberikan jawatan sebagai guru tetap. Maksud korang tak masuk dalam senarai posting, korang dah bekerja, tetapi korang kena tunggu 3 tahun bekerja sebagai guru interim, barulah korang akan diberikan jawatan sebagai guru tetap. So guru interim ini dah ada gaji, okey, tetapi privilege dia tak sama macam guru tetap. Selepas 3 tahun barulah korang akan, paling maksimum 3 tahun barulah korang akan jadi guru tetap. Okey, so itu adalah 4 cara, 4 laluan yang boleh korang pilih untuk menjadi seorang pendidik ataupun cikgu. Yang pertama, sama ada korang masuk IPG. Yang kedua, korang ambil ijazah perguruan di IPTA, ataupun yang ketiga korang ambil DPLI ataupun KPLI, ataupun yang keempat korang ambil guru interim. Okey, so itu adalah laluan-laluannya. So siapa yang nak jadi guru pada masa yang akan datang, korang boleh masuk apa-apa bidang di awal-awal selepas SPM. Korang boleh je ambil apa-apa bidang yang korang nak, dan masih ada jalan untuk korang menjadi guru pada masa akan datang. Okey, so itu saja konten video aku pada hari ini. Aku doakan yang terbaik untuk bakal-bakal guru Malaysia di luar sana. Okey, so untuk lepasan-lepasan SPM yang nak menjadi guru,
ini adalah cara yang paling tepat untuk korang jadi cikgu guru. So jangan lupa untuk like, subscribe dengan share. Dan jangan lupa kalau korang ada apa-apa topik atau isu nak aku ulaskan, korang boleh komen dekat bawah. Okay, anything extra dari tuition akan cuba berikan kepada korang semua. So yang paling penting adalah korang kena komen. Okay, beritahu, insyaAllah kita buat konten video untuk berikan rujukan yang lebih kepada korang semua. Okay, untuk itu saja. Bye. Behind closed doors, I'm a fool for your love.